kepada 1. Saya akan tengok dia lebih daripada 1.3. Kan? 50% of this C nanti anda letak BE. Boleh? Okey? Faham? Itu dia. Kalau ini buat dia break trend line, itu dia. Basically macam ni. Kalau FOMC orang akan keluar market. Kalau orang keluar market, apa yang kuat? Kalau orang keluar market, USD dan juga kepada ni, kepada apa dia? Kepada JPY. Ya? Orang akan keluar market. Kita ada event yang kita tak tahu. There will be profit taking dalam market. Tapi ini lebih kepada short term trade. Euro JPY pun sama. GBP JPY ni, this is maybe a better that one. GBP JPY. Dan juga USD JPY tadi lah. Antara USD JPY dengan ni, I would prefer this one more. CAD JPY, that's another one. CAD JPY. Sebab CAD JPY dia berada dalam zone dia. This one maybe tak perlu habiskan wave 5. Kita dah habis ni. Tapi, okay. Kongsikan trend line kan. Semalam saya dah kongsikan mengenai trend line. Macam mana kita tahu satu impulse tu habis. Simple. Anda tengok ni impulse. Anda nampak dia break trend line. Tak kisahlah time frame mana. Ni time frame apa? Weekly. Ni trend line itu adalah dia punya dia punya ABC tu lah. Salam. Jadi. Tengoklah mana-mana time frame, tak kisah. Satu lagi yang saya kongsikan kepada anda semalam adalah penggunaan RSI. Wave 3 dalam 3 adalah yang paling tinggi. Adalah yang paling tinggi dalam RSI. Okey, kali ni saya nak share satu lagi kepada anda. Untuk anda nak tajamkan sikit entry anda, iaitu penggunaan stokastik. Saya tak gunakan indikator ni untuk entry. Tujuan saya lihat indikator, kita ada dua. Satu adalah RSI, satu adalah stokastik. Kalau anda perasan, saya letakkan tu dalam nota. Okey? RSI ni untuk tengok lebih kurang dia punya velocity, laju, speed price. Kalau kita ada speed price yang tinggi, itu wave 3. Wave 2 pun kuat juga. Bila anda nampak jatuh macam ni, itu wave 2 sini. Macam ni kan? Nampak ni? Itu wave 2. Mana-mana cat lah sama ni. Dalam impulse. Okey? Nampak? Okey? Ni wave 2. Sini wave 2 kita. Maksudnya the whole thing adalah wave 1, 2. Boleh? Okey? Ini 1, ini 2. Dan anda pun nampak sini pecah trend line. Sini pun ada pecah trend line. Betul tak? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang kecil. Samalah apa yang kita nampak dekat sini. Samalah dekat sini. Okey? Satu lagi adalah penggunaan stokastik. Ya? Bila kita nampak stokastik tu apa? Stokastik tu momentum. Dia dibuat oleh apa yang buat stokastik? Jocelyn tahun 1950-an. Stokastik ni terdiri daripada dua ni, K dan juga apa nama dia? Saya pun tak ingat dah. Stokastik ni ada dua, K dan juga D. K tu lebih kurang harga tutup close price semasa berbanding dengan period. Ini setting yang saya guna. Ini setting yang saya guna. 13. Setting asal dia 14. RSI saya gunakan 13 juga. Sebabnya Fibonacci 26 dan seterusnya. 14 tu bukan Fibo. Okey. Smoothing 3 dan of course smoothing kita guna 3 lah. Kalau guna 1 dia tak ada smoothing. Okey. Apa yang saya gunakan dia
contohnya, kalau macam keadaan sekarang, kita tengok kepada cap JPY. Okay? Kenapa saya katakan ini 3? Dan kita jangkakan satu lagi kaki ke atas. Ini sebabnya. Anda tengok dekat apa ni, stokastik, dia membuat snake. Snake ni adalah dia sideway. Dia sideway. Bila snake ni bermaksud kita ada extension. Maksudnya macam ni. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingat habis 1, 2, 3 kecil. Lepas tu dia extend. Faham? Itu adalah snake. Bila ini berlaku, kita akan nampak RSI dia rupa macam stokastik dia rupa macam ni. Rupa macam ni. Ni. Jadi ini adalah wave 3. Disebabkan oleh snake. Ini wave 3. Tiap kali anda dan kalau jumpa ni, kalau anda nak long, anda tak long dulu. Kalau anda tak short, anda tak short dahulu. 13. Anda nak gunakan 14 pun tak ada beza pun. Tak ada beza pun. Tak kisah. Cerita dia berjalan macam ni. Dia kalau 14 dengan 13, dia kecil je beza dia. Pakai default lah. Boleh juga. Tak ada masalah. Jadi sebab itu saya katakan, tunggu satu dulu turun. Dan kalau anda nak short, anda tunggu satu lagi. Kita short kat sini dahulu. Sebab kita jangkakan, ini pun snake kan. Ini wave 3. Nampak tak? Snake sini, ini wave 3. Dalam 3. Okey. Ini juga berlaku dalam wave C. Nampak tak dia tengah apa? Ini A, B. Wave C akan buat benda yang sama. Okey, buat benda yang sama. Sideway. Sebabnya extension. Berlakunya extension tadi. Boleh? Itu cara nak identify wave C dan wave 3. Wave 4 antaranya, bila kita jumpa triangle, itu biasanya wave 4. Zigzag biasanya berlaku pada wave 2. Boleh? Flat kebiasaannya berlaku salah satu. Kalau dia berlaku dekat wave 2, dia tak akan berlaku dekat wave 4. Boleh? Dia tak boleh 2 kali. Itu flat. Dia tak boleh berlaku 2 kali. Okey? Apa yang betulnya? Okey, itu adalah lazim lah. Itu sebenarnya asas dia sebenarnya. Dalam apa saya lebih kepada application. Saya lebih suka share kepada anda. Sebab tu saya tak ceritakan label ni. Bagi saya, elite wave ni tak penting pun. Saya tak fokus market menggunakan elite wave. Saya cuma gunakan hukum dia. Saya cuma gunakan hukum dia. Yang penting kepada saya, sebabnya saya boleh jadikan ini sebagai A, B dan C. Saya boleh jadikan ini sebagai apa juga saya nak. Yang tak langgar hukum elite wave. Kita boleh jadikan dia apa kita nak. Kalau anda kata, dia nak jatuh dekat sini, boleh. Saya habiskan saya punya 5 kat sini, boleh. Ataupun kita katakan ini sebagai dia akan trend lagi ke atas, boleh. Kita tukarkan lead kat sini jadi 1 instead of 2. Jadi kalau anda cuma gunakan elite wave, saya jamin anda sesat. Anda akan banyak kali sesat. Saya lalu yang ni. Saya belajar elite wave tahun 99, kalau nak tahu. 1999. Dan belajar charting tahun 2000 berapa ni? Bukan tahun 2000, tahun 2000
sampai 9 lah, sampai 9 tu pun kita kena lukis atas cat, atas kertas arkitek tu. Alternation, saya tak pakai alternation langsung. I don't use alternation. To me, wave 2 deep correction, wave 4 adalah shallow correction. Itu saja. Saya tak guna alternation. Alternation dan juga truncation saya tak pakai. Kalau nak tahu, truncation adalah alasan R.N. Elliot bila bacaan dia tak jadi. Itu saja. Kalau nak tahu apa cerita R.N. Elliot, kenapa dia wujudkan truncation, sebab bila bacaan tak jadi, dia gunakan, dia wujudkan truncation. Kalau nak tahu. Mana nak buka suara? Sekejap. Ada orang tak dapat guna audio. Okey, mana nak buka suara? Suara foto. Tapi kalau ada soalan, tanya. Okey. 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 Cerita dia, masa Elliot buat wave ni, dia kaji wave ni, dia tak ada indikator RSI lah, dia tak ada indikator stokastik lah, dia tak ada. Dia tak ada momentum, volume dalam market tu, ticker semua tu, ticker yes, dah ada. Kiraan tape dah ada. Tapi untuk momentum tu, kajian dia start daripada tahun 1950 oleh stokastik tu, oleh George Lane kan. Lepas tu RSI tu tahun 1970-an, kalau nak tahu apa sejarah benda-benda ni ya. Jadi kalau anda melukis, you need to see momentum. Kalau anda cuma tengok momentum berdasarkan structure, anda takkan dapat. Sebabnya dia tak menceritakan volume. Dia tak menceritakan close price kepada berapa candle. Boleh. AO boleh, MACD boleh, asalkan anda ada satu oscillator. Bila anda melukis benda ni, anda kena ada oscillator. AO ke, anda guna MACD ke, anda guna apa-apalah oscillator, asalkan dia oscillator. Oscillator ni maksudnya that one is oscillate between dua range. Itu oscillator. Okey, itu oscillator. Saya punya ni, saya lebih suka kepada benda yang memang kira dia. Contohnya RSI ni mengira speed, mengira velocity, laju, mengira laju. Robin, can you hear me? I don't, kalau semua orang bercakap, kita tak dapat nak webinar. I cannot open your voice. Faham tak, Robin? Dia keluar pula. Dia nak minta saya buka suara dia. Macam mana? Okey. Kalau ada orang tanya dalam grup, jawab. Okey. Itu adalah apa yang kita ada. Ini adalah RSI. Stokastik mengira spesifik untuk momentum. Kalau cerita George Lane tu, dalam interview dia cerita benda ni. Bila kita nampak benda tengah naik, contoh macam jet lah terbang, roket tengah terbang, dia akan hampir satu masa momentum dia start berkurang. Kita akan nampak momentum berkurang dan reverse dahulu sebelum price. Itu cerita dia. Jadi kalau kita tengok kepada ini kita boleh kirakan untuk wave. Untuk wave dalam ni. Itu adalah stokastik. Lekuk-lekuk ni basically wave dalam ni. Okey, jadi saya gabungkan kedua-duanya untuk saya mengira wave. Sebab tu anda nampak saya punya ni agak spesifik agak spesifik. Bila ni kita labelkan dia, bila tak labelkan dia. Di time frame kecil saya spesifik.
Okay, so pada waktu ni we are looking at JPY punya strength. Kita ada market pullback selepas there will be people going out from the market lah. Ke arah FOMC, you will see institution traders exiting the market, and ini pun kalau kita tengok, anda tak pergi long, ini snaking. Nampak snake ke JPY, ya. Jadi kita jangkakan ini 1, 2, masih 3. Ni masih 3, faham? Ini adalah 1, 2, ni masih 3. Nampak snake atas ni? Nampak? Dia masih 3 ni. Dia belum buat 5. 3 sampai dia lekuk 1 atas tu, baru dia buat 5. Baru kita kata dia start wave B. Faham? Ni guna snake ni. Boleh? Dia tak habis lagi ke bawah. Sama juga AUD JPY tak habis lagi. Nampak? Dia start dia jangka dia akan mula ni 1 2 3 ni seluruhnya 3. 4 dalam ni 1 2 3 ni macam ni. Ini satu lekuk lain. Ini satu lekuk lain dan kita ada wave dalam wave. Ini satu lekuk yang lain. 1 2 3 4 5. Ini lekuk yang lain dalam yang lain. Dan keseluruhannya ini adalah yang ini tadi. 3, 4 dan 5 dalam yang color ini. Boleh? Faham? Ini yang kita nampak sekarang. So maksudnya kita akan ada retracement yang lebih jauh lagi untuk AUD JPY ni. Okay. Not surprising because of that one. Because of market punya ni movement sebelum ni, kegiatan mengambil untung. You will see that lah. Saya memang jangkakan kegiatan mengambil untung. Waalaikumsalam, Dek. Okey. So itu adalah apa yang kita jangkakan untuk pasaran. FOMC minggu ni adalah event yang besar, penting untuk ni. Biasanya saya tak jarang untuk nak ceritakan event, tapi kali ni saya ceritakan event sebab itu adalah tema untuk minggu ni. Minta contoh apa? Minta chart dekat Outlook saya penuh. Baik. Pergi dekat di download Outlook. Anda nak chart apa dari seminggu sampai 1 week semua ada. Download chart dekat sini. Sebab itu saya tak ceritakan sangat kepada chart satu-satu sebabnya kita ada chart ni semua. Apa anda nak semua chart tu ada situ. Okey, sama-sama. Download dekat situ. Okey, itu yang kita ada. Jadi itu tumpuan minggu ni. Kita melihat kepada pasaran. Kalau ini breakout, katalah anda tengok salah satu lagi cara dia. Kalau anda tengok ini cuma 4. 1, 2, 3. Lepas tu 4. Lepas tu dia buat lain. Dia buat macam ni. 5, 6. Dia buat lain. Dia buat kerja lain. Kata dia buat macam ni. Ini mungkin W, X dan Y. Faham? Ini W, X dan Y. Maksudnya macam ni. Ini dia. W, X dan Y. Dalam yang color biru. Kalau itu berlaku. Okey. Nota kita dengan Fibonacci semua, William. Untuk nak belajar Elliott Wave, to me, kalau nak belajar Elliott Wave lah, ambil chart saya ni, anda lukis dia. Tiru dia dulu, lepas tu anda, contoh anda pergi kat weekly ni. Lukis yang besar ni, lepas tu anda isi tempat kosong. Anda isi tempat kosong dia. That's how anda learn dia. Okay. But, jika macam cross pair tu, macam mana kita perlu beraksi?
Macam mana tu? Trade macam biasa. Trade sama, tak kisah dia cross ke, apa ke. Trade teknikal anda sama je. Technical applicable kalau anda kira harga ikan duyung ada harga. Kalau ada cat ikan duyung, buat sama. Kenapa nak trade berbeza? Sama je. Kan? Siapa kata cross lebih volatile? Sama je. Range dia mungkin besar sikit sebab dia melibatkan 4. Bagi saya tak kisah volatile ke tak volatile, kita perlukan volatility. Kita ni jaga duit, itu je. Sama je, sama. Tak kisah. SPM lagi. 1999. Saya dah kerja dah. Okay. Okey, itu yang jadi perhatian pasaran untuk minggu ni, iaitu kepada cerita Fed dan tak ada lain. Unless kita ada anything perkembangan pasal Trump dengan China, lain saya tak nampak anything else yang akan kacau market lah. Seperti yang kita tunjukkan semalam, we are at a very exciting punya level, terutamanya untuk USD seperti yang kita ceritakan semalam. Tengok dollar index, tengok dollar index dan euro USD, tengok where we are dengan dollar index. Inilah apa yang kita ceritakan sebelum ni. We are at a very exciting punya level untuk dollar index. Untuk dollar index. Whether dollar ni akan meneruskan kekuatan, ini dekat weekly, ini dekat daily. Mana pergi weekly saya punya kisah. Kita berada pada satu level yang pentinglah untuk USD dan kita tunggu daily dia, apa yang dia buat. Apa yang dia buat untuk daily dia. Weekly adalah di bawah. Sorry. Okay, ini adalah weekly. Okay, ini adalah untuk daily. Okay, ini untuk dollar. Kalau kita tengok euro USD, dia dah break, dia dah test dan reverse daripada tempat tu. Okay, test ni kalau betul-betul lukis dia, test reverse euro USD. Kita ada pair-pair yang berkenaan dengan USD juga, seperti USD PLN yang breakout, yang buat breakout untuk USD PLN ni dekat dekat weekly. Weekly di mana dia breakout, weekly ke daily? Sorry, USD SEC. USD SEC yang breakout. Ni breakout okay, yang breakout. So USD agak bercampur-campur, tapi weekly dia tak breakout lagi. Weekly dia tak breakout lagi. Ni weekly dia. Okay, tak breakout lagi. Okay. So we have USD yang Fed ni lah, cerita Fed lah. Kalau Fed umumkan tapering, then euro USD. Kenapa kita tengok benda ni adalah sebab benda ni. Tengok USD SEC ni, bandingkan dia dengan euro USD. Basically dia adalah chart yang apa? Inverse. Basically dia adalah chart yang inverse. Kenapa dia nak? Basically dia adalah chart yang inverse. Boleh? Nampak? Okay. Ni dalam first dimension. Tapi arah inverse lah. Okay. Kalau saya ambil lukis, kalau saya letak ni sebagai USD Euro. Kan?
Nampak chart dia? Ya, adalah dia kat sini. Tapi structure dia lebih sama. So kalau ini break, apa yang anda fikirkan mengenai euro ni? Ada kemungkinan euro pun kuat. Faham? Ada kemungkinan euro pun kuat, USD lemah. Okey. Itu adalah apa yang kita nampak dekat market. So, kita ada very interesting untuk USD SEC. Tapi not yet dekat euro USD. Okey. Belum lagi. Kita nak tengok benda ni what will happen. Itu yang saya gunakan lah, benda-benda correlation ya. Jadi saya tak cuma faham risk. Saya tak cuma gunakan Elliott wave. Saya gunakan correlation, saya gunakan sequences dan saya gunakan hukum wave. Okay? Sebab anda tak boleh lukis AUD USD lain daripada New Zealand dollar USD. Kalau kita cuma gunakan Elliott wave dan kita ambil hukum dia saja, kadang-kadang AUD lain sikit daripada NZD dan kita akan lari. Satu kita kata naik, satu kita kata turun. Dah habis. Inilah benda-benda yang saya gunakan. Faham? Ya, saya melihat kepada the whole market correlation dan pada waktu ini kita nampak, bagi saya lah, saya nampak untuk Nikkei ni dia akan dia tak buat lower low dah. Ya? Saya tak jangka dia akan buat lower low. Ni maksud saya, kita dah start untuk impulsif. Untuk DAX pun sama. Untuk Dow Jones pun sama. S&P 500 pun sama. Sebab kita ada saham-saham seperti apa kita nampak untuk indeks lain seperti Nasdaq. Contohnya yang dah buat higher high. Nasdaq dah buat higher high. Kita ada, untuk saya tak sempat nak lukis Nasdaq. Kita ada saham lain seperti ni dekat dashboard. Okey, dah buat high high. Kita ada untuk apa Nvidia tu. Graphic card kita ni. Mana? Dan dah buat high high. Okey, ni dah buat high high. Kita ada saham lain seperti Amazon yang dah buat high high. Kita ada Netflix yang dah buat high high. Nampak sejak daripada jatuh yang ni. So correlation ini dan syarikat-syarikat ni menunjukkan bahawa we have pasaran yang positif. Apple, yes. Apple malam tadi. Apple malam tadi kan buat high high. Apple malam tadi. So saya gunakan benda ni. Adakah ini habis wave 3? Macam mana kita nak tahu dia habis wave 3? Tengok nest. Tengok nesting dia. Maksudnya kita masih dalam wave 3. Belum lagi wave 4. Faham? Masih lagi wave 3 untuk Apple ni. Ini 3 dalam 3. Anda akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita akan ada internal. Kita akan ada internal ni. 1, 2, mungkin sini 3, 4 and we are finishing 5. Ini internal. Ini extension. Inilah panggil extension. Saham memang macam tu. Ronald, kalau nak tahu saham, I show you. I show you Apple. Apple, kita ambil cat kosong. Apple nampak ni. Nampak ni. This whole thing, whole kesemua ni, wave 3. Saham currency pun sebenarnya dulu macam tu. Dululah tengok Euro USD. Euro USD dulu. Ni the whole thing kat sini wave 3. Dulu. Sekarang ni yang dia banyak sideway. Nampak? Ini pada tahun 2008 sebelum market crash ya. Tengok GBP USD ni. Dulu. Trending cantik.
lepas 2008 itu dulu senang. 2006 saya kenal currency trading tahun 2006. Waktu tu kita yang saya adalah broker ya. Waktu tu senang sebab market trending. Macam saham sekarang anda terjatuh, tertekan pun entry pun buat duit. Dulu. Ya. Dulu. Tapi selepas market crash, ini adalah crash pada housing bubble. Ni housing bubble punya crash. Nampak crash ni? Nampak tak crash ni? Nampak tak beza dia dengan Brexit? Brexit 2016. Ni Brexit 2016. Ni crash dia. Dulu senang. Now you are trading. Sebab itu saya katakan satu trend tak semestinya dia 5. Trend can exist dalam 3 wave. Contoh 3 wave tadi zigzag. Because nowadays, sejak daripada tu, we have more and more computer trading. You have more and more more and more high frequency trading, more and more computer trading, algo trading, black boxes. Bahasa dia black boxes. You have more and more black boxes trading. Itu dulu. Sekarang ni dulu manusia trading. Sekarang ni more and more black boxes. Tu beza dulu. Okay? So view kita tak berubah. Saya tak mengubah apa-apa. Masih lagi kita menjangkakan akan ada, selagi market tak proof saya wrong, dolar dijangka akan supported dekat area ni. Nampak tak dia nest? Nampak sekarang ni? Kenapa saya masih tandakan ini 3? Dan kita tengah buat wave C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C untuk B. 1, 2, 3 nest. 4, 5, 1 lagi. Dan decision point dia nanti kat sini. Kita akan ada continue nest ni. Dan belum masanya untuk anda pergi long ke short ke dollar pair. Belum masanya. Kita jangkakan there will be some bounce untuk US dollar. Maksudnya kalau anda trade intraday, mungkin euro dah jalan. Euro ni sama kelemahan, euro USD, GBP USD sama kelemahan, tapi belum masanya. Tengok. It is nesting. Tunggu jatuh 1, 5. Kalau nak short, lepas tu. Faham? Dollar index. Yes. Sebabnya we are looking at at divergence. We are forming a divergence. That's why you see a nest. Kalau ini berlaku macam ni. Dan lepas tu naik. Okay. Normally, when you see a snake, divergence will happen after that. Boleh reason? Kalau divergent kalau biasanya lah 3, 4, ini dekat, sebab tu saya ada 2. Satu RSI, anda nampak snake dekat stokastik, anda nampak divergence dekat RSI. Itu adalah wave 5 dan kita jangkakan at least 3 wave ke atas. Faham Izat? That's why you see I'm using 2. Iaitu RSI dan stokastik. Instead of stokastik lepas tu. Boleh je ada stokastik RSI kan. Untuk ni saya tunjukkan dua-dua lah. Sama je. If you want to use MACD, pakailah MACD. Saya lebih selesa, senang nak terangkan function dia. MACD, moving average convergence divergence. It is more kepada divergence. Okay, itu MACD. Okay, you can look at
the MACD itself untuk tengok momentum, but it doesn't really cerita momentum. It is more kepada divergence dan convergence. Itu MACD. Kalau anda gunakan awesome oscillator boleh. Awesome oscillator not bad. Tapi untuk terangkan basic dia, saya tunjukkan dua ni. Seperti saya nyatakan, bila saya trade, saya tak guna apa pun sebenarnya. Saya cuma refer, dah habis. Refer, dah. Itu dia. Okey, kita break dulu. Dungat memang bagus. Tukang remind. Kita dah pukul 3. Sejam dah. Tak rasa. Sejam lebih. Okey, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini. Kita ke arah Europe Open ni nampaknya nothing. Sideway lebih lemah sikit. Okey, kita break 5 minit. Kita sambung balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh? Okey, jadi kita dah masuk London dan nampaknya lebih
rendah, buka untuk DAX dan juga FTSE. IBEX menunjukkan pergerakan yang lebih lemah untuk semasa. Ni adalah IBEX, ni dekat Spain. Ni adalah untuk IBEX. Okey. Yang lebih lemah. So kita jangkakan you are looking at one ni 4 hour. Satu correction. Ini saya tak tukar dia. Anda nampak? Ini snake. Ini snake. Dan dekat sini kita dah ada satu divergence. Vincent, nampak kan? Okay, so we are adding. We might have ini sebagai 3 ataupun sini. 3 ni dalam wave 5 punya 3. Because we had previous snake sebelum ni. But whatever it is, anda tak pergi long, itu je. Panic market. Panic market bila orang panik lah, Fifi. Bahasa dia sama lah, Fifi. Panik, orang keluar market. Itu je. FOMO, fear of missing out. Orang masuk takut termiss macam Bitcoin dulu. Itu FOMO. Panic market, panic. Market panic lah. Okay. Panic tu adalah end of, itu adalah bahasa Dow. Ni panic buying, panic selling. Dua-dua. Okay, so we are looking seperti yang kita jangkakan more sideways. End of wave 3, ya. Okay, so kalau kita refer kepada higher time frame, this whole move dekat ni, this whole move adalah satu correction dan IBEX ni dia ada lower low. Kalau kita tengok di weekly, dia antara yang kita monitor, ini je yang ada lower low. Lain tak ada lower low. Maksudnya we still melihat satu lagi ke bawah untuk IBEX ni. Okay. So tak ada perubahan, our view still the same. Perhatian saya adalah kepada Canada dollar sebabnya struktur dia kalau kita bandingkan dengan lain-lain, saya dah letakkan tu dalam market outlook ni, dalam market outlook, because of the structure untuk Canada dollar adalah yang lemah antara 3 COMDOLs, iaitu AUD, NZD dan CAD. AUD kita jangkakan ke atas lagi. New Zealand dollar dah sampai tempat dia. Australia dollar kita jangkakan dah ni Australia dollar a bit more upward, satu lagi jatuh dan satu lagi ke atas. Kalau kita tengok di 4 hour, we do expect ini ke atas lagi. Dia punya ni adalah ke atas ni, ke atas lagi untuk Australia dollar. Okay, ini area equal leg dia. New Zealand dollar we reach tempat ni, but nampak ni snake. Ini wave 3. Boleh? Ini wave 3 snake. Sebab tu kita jangkakan turun satu lagi. Sama seperti yang kita nampak dekat Australia dollar ni, snake. Ini 3. Satu lagi, belum masa untuk anda short. Australia dollar belum masa untuk anda short. Okay, kalau anda scalping tu lain lah. I'm talking about anda ni. Ini dekat daily. Okay, nampak? Dan ada divergence tak? Dekat RSI ni. Ada divergence tak? Tak ada kan? So, belum masa untuk anda short. Nampak? Okay, belum masa untuk anda short. Kita ada snake. This whole move adalah wave 3. Dan kita tunggu 1, 4. 5, ini akan buat high, tapi kat sini ataupun dia buat divergence kat sini, sini pun akan melakukan divergence, then baru kalau anda nak short dia. Ini sama dengan AUD JPY. Ini sama dengan AUD JPY. Nampak? Ya? The same thing, snake. Dan kita jangkakan satu lagi kaki ke atas. Boleh? Jadi belum masanya untuk anda short dia. A bit more ke atas. Ini sama dengan NZD JPY pun sama. Ni tak habis ni. Ni saya tak update ni. Satu lagi kaki ke atas. Ni.
One more leg ke atas. One more leg ke atas. Okay, baru dia short. Okay, tapi cerita dia, cap JPY ni dah masuk. Snake, kita tunggu satu. Divergence dia dah cancel. Satu, one more. Ni. Tapi antara AUD, NZD cap, I would trade cap JPY instead of NZD dengan AUD tadi, sebab structure dia lebih jelas cap JPY. Crude oil, okay. Let me show you the price structure untuk crude oil. Sebabnya apa yang Arab Saudi kata? Kalau kita cerita pasal fundamental dengan sentimen, Arab Saudi kata by end of this month dia tak ada dah akan kurangkan production dia. Itu yang dia katakan. Kalau dia break 1618 ni, dia masih lagi dia tak buat higher high. Boleh Vivi? Dia tak buat higher high. Ini dia tak invalidate daily. Faham? A break of here just break, nothing. To me is nothing. Okay? To me is nothing. Sebabnya kalau dia nak jadi ni, ini kepada structure ni 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay? Jadi to me is nothing. Selagi dia, kalau dia break 1618 dan dia break atas ni, then itu ni. Itu beri something kepada saya 1618 dan ke atas ni. Tapi saya akan tengok kepada yang lain-lain. Kalau dia break yang ini, saya akan tengok AUD JPY. AUD JPY pun break, NZD JPY pun break, dia tak buat higher high, then ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jangan tengok satu je. Saya akan tengok kepada correlation. Okey? Ingat, market dynamic nombor 1. Nombor 2 baru anda tengok benda-benda lain. Nombor 1 market dynamic, intermarket dan lain-lain. Sequence dan juga third, nombor 3 baru wave theory. Market dynamic, intermarket dahulu. Okay. So ini yang kita nampak, sekiranya FOMC tadi dia tak taper, we could have terus ke atas. Dan sekiranya AUD JPY pun terus ke atas, AUD JP mana NZD JPY kita juga ke atas, then barulah kita katakan bahawa perubahan dalam trend, perubahan struktur. Jangan cuma tengok satu, jangan. Sebabnya saham-saham ni yang ni semua is doing higher high. Nampak? Amazon higher high, Netflix higher high, Nvidia higher high. So ini menyokong kepada pergerakan di pasaran saham. Di indeks. Indeks kuat. Kalau indeks kuat, JPY itu lemah. Itu adalah apa yang kita lihat kepada market dynamic, dan kita masuk pada topik kita, iaitu kepada market dynamic ni. Dan bila kita trade, cerita dia, apa yang saya cuba present kepada anda adalah basically anda respon kepada trade plan. Saya tak banyak cerita, kalau perasan, saya tak banyak cerita fundamental. Saya ceritakan kepada anda, kaitkan fundamental tadi dengan apa yang kita nampak dekat chart. I want you guys to, bila trade, anda fikir pasal chart. Anda faham pasal fundamental, cuma yang asas saja. Fundamental yang perlu anda faham, ini je. Kaitan market tu sebagai satu badan. Okey, ni caranya anda nak buat trade plan. Cerita kita hari ni macam mana kita datang dengan trade plan. Dan apa yang kita buat hari-hari. You come up with, dia adalah satu badan. Ini orang. Macam ni. Dan kita ada, ini mungkin equity market. Ini mungkin currency market. Ini mungkin commodity market.
Dan ini mungkin bond kat badan dia, bond. Dan kaki dia insurance market, derivative. Ni semua satu badan. Jadi dia untuk berfungsi sebagai satu market, dia kena satu badan ni berada dalam keadaan equilibrium, berada dalam keadaan kesamaan. Equilibrium itu dia. Dia bila market dalam keadaan yang ideal. Semua okey ya. Jadi kalau dalam keadaan tu, kalau kita nak trade tak dapat. Kalau sekiranya market sentiasa berada dalam equilibrium, sentiasa sama je, Euro USD tu mati kat situ je lah pasal kita nak trade, tak boleh trade, tunggu. Masa tu kita melabur. Sebabnya dapat dividen. Kan? Dia tak ada naik turun. Cerita dia, semua ni, apa yang kita lihat adalah kaitan di antara market, benda-benda dalam market ni tadi. Ya, dalam market ni tadi, benda-benda yang berkaitan ni dalam market ni. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah melihat ni, intermarket, price level dan momentum harga. Momentum ni structure. Kalau kita nampak dia banyak kepada impulsif, dan itu yang saya letakkan dalam anda punya market outlook ni. Saya buat satu-satu ni. Okey. Cumanya yang ini saya cuma dapat update dia weekend je. Kalau saya update yang atas ni juga, yang bawah ni juga, tak ada kerja lain aku. Saya cuma update kepada anda yang sebelah sini saja. H1 dengan H4. Daily tu kalau anda nak update, anda terpaksa update chart anda. Anda buat, ambil lukisan saya, lepas tu updatekan dia. Daily dengan weekly jarang berubah kan. Mungkin seminggu sekali lah dia berubah. Okay? Kecuali tengah buat high ataupun low lah. Okay? Yang kat sini, anda updatekan dia sendiri. Okey, untuk hari ni, sebab kita ada benda baru dalam Outlook, email saya untuk dapatkan Outlook dalam bentuk Word. Ini email saya. zulle6716@gmail.com. Letakkan keyword, letakkan topik anda punya ni tadi sebagai Outlook. Boleh? Email sekarang. Lepas webinar, saya terus email. Jangan email saya 4-5 minit, 4-10 minit. Lepas webinar, saya jawab email anda. XM tak ada bagi yang ni. Ini saya yang bagi. Boleh? Email sekarang untuk dapatkan Word format. William, Wong, Zaid, Isma, Vincent, email sekarang. Vivi, Dungat. Sekarang, email sekarang. Jadi lepas webinar, saya terus email kepada anda. Ingat, ZULLE6716 dan keyword cuma Outlook. Tak payah tulis terima kasih pengsan saya. Keyword Outlook. Outlook. Jadi jangan tulis terima kasih tuan ni. Tak payah, saya tak baca. Mana saya nak baca? Ada 200 orang email. Mana saya nak baca? Pengsan saya nak baca. Terima kasih Tan Sri. Okey, thank you Zaid. Okey, lepas webinar saya jawab. Mana kita nak webinar saya nak jawab. Okey, jadi saya akan bagikan dia punya Word file tu. Jadi anda boleh update sendiri. Yang ini ada orang tanya saya, macam mana mouse kita ni? Okey. Macam mana saya update yang ni kan? Ini cuma tengok H4 yang hourly. Kalau anda trade dekat kecil aja, anda pergi kecil lah. Contohnya JPY USD. Ini USD JPY kan? USD JPY sebelum ini USD JPY. Jadi anda ini update hari ujung minggu itu, dia impulsif sebelum ini, pergerakan ini. Sebelum ini impulsif. Sekarang ni dia tengah buat impulsif bearish. Jadi ada tukarkan dia kat sini. Ini tak update ni, nampak? Impulsif tapi bearish. Sebab dia ada 5. Anda nampak 5 diikuti oleh 3, kita jangka 5 je kan?
Anda nampak 5, ini 3, ini 5. Jadi ini masih impulsif. Boleh? Kalau anda nampak 3, anda letak korektif. Boleh? Jadi ini impulsif dan color dia, kalau untuk USD JPY, sini color merah lah. Sini color hijau. Ni saya tak update. Ini sebab itu update weekend. Jadi saya bagi kepada anda dan anda ambil. Saya buat ini dalam masa, saya buat type semua ni dalam masa sejam lebih. Kalau anda dah ada benda ni, tak payahlah buat USD JPY lepas tu buka JPY USD pula. Dia terbalik je. Kan? Lepas update lah. Kalau yang hourly ni banyak cekadak dia lah. Kalau daily ni tak banyak cekadak. Okey? Update sendiri. Ini as of hari Ahad. Jadi kita dah masuk hari Selasa. Of course dia dah ada update. Kalau hourly ni akan ada update. Okay. Jadi tengok 5 candle, 5 wave, ini impulsif. Kita jangka 3 dan ada 5. So ini impulsif ke bawah JPY USD ataupun USD JPY. H4 pun sama lah. Ini A, B dan C. Okay. Kita tahu A 5 impulsif. Ingat je. Tengok A je ada ingat perkataan ni. Kalau dia nampak 3 A, B ni macam ni flat, itu jadi korektif. Okey, tapi even dia A, B, C dia akan ada 5. Jadi itu pun impulsif. Okey. Update nanti. Itu basically ini adalah the whole trade plan. This is the whole trade plan. This is the whole trade plan. Ini yang saya buat weekend. Kalau nak update dia tak lama pun. Kecuali market tu banyak perubahan. Okey, ada something volatile dalam market ke. Okey. Ambil yang tu email saya jawab email anda lepas ni dan kaitan di antara security apa saya buat, kita tengok kepada US dollar, kaitan dengan indeks dan juga yen, di mana kita lihat kepada price cycle. You have to have satu model kepada pergerakan pasaran. Anda tak cukup hanya tengok chart tu, ini AUD JPY. AUD JPY boleh short. Kan? Kalau anda cuma gunakan teknik, anda kan kadang-kadang kita terbuat benda ni. AJ itu kita short, NJ kita long. Apa pelik ya? Ini TP lagi 100. Ini TP lagi 200 pip. Macam mana tu? Faham? Jadi kita ada 3 kumpulan. Kita ada JPY pair. Kita ada USD pairs, dollar pair. Kita panggil dia sebagai dollar pair. Dan satu lagi index. Indices. Okey? Ini adalah 3 kumpulan. Dan satu lagi adalah commodity. Komoditi ya. Ini adalah basic dia lah. Okey. Jadi saya tak perlu terangkan ini, saya rasa saya dah berulang-ulang cerita tu. Ini adalah apa yang saya tengok bila kita melihat kepada dinamik pasaran, dan ia bukan hanya saya seorang. Kita orang berasal dari satu grup Yahoo Messenger. Dulu tak ada Telegram semua ni, WhatsApp tak ada. Dulu kalau nak mesej kita pakai SMS 60 sen. Kan dulu kan 60 sen satu SMS hantar. Kita terima SMS pun bayar. MIRC. Tu tahun berapa MIRC tu? ASL. Channel admin. Saya Petrajaya. Tu dulu. Sarawak Petrajaya. Tu lama dahulu. Tahun berapa tu? 97. 97 MIRC ni. Kan dulu kan. Tapi cerita dia macam ni. Saya membahagikan pergerakan pasaran tu kepada all this benda, all this catalyst, all these factors yang mempengaruhi pergerakan pasaran.
yen dynamic, indeks US dollar dan juga keadaan fix dalam market. Dalam keadaan asal, ini adalah apa yang the underlying fundamental of the market movement. Kita ada indeks yang menaik disebabkan oleh kegiatan pelaburan, peningkatan aktiviti ekonomi, kecuali kita ada world recession. Tu barulah lain. Kita ada apa ke, masuk zaman ais ke, apa ke kan. Gali-gali jumpa dinosaur ke apa kan. Dinosaur hidup. Tu baru kita ada lain lain cerita. Kita tak ada financial market lah. Financial market lah. Dan ini jadi lain. Okey, ini adalah apa yang whole dalam market punya underlying move. Iaitu indeks mengukur, yen pair semakin mengukur, dollar pair semakin mengukur. Euro, USD, GBP, USD secara besar je. Ini even dengan Brexit, tengok even dengan Brexit, alah, tak sempat, tak dapat. Tak habis chart ni. Kita tengok chart dekat ni. Kita tengok chart dekat macro trend ni. GBP USD sampai ke tak ada selakang tu. Tengok dolar pound. Okey, tengok jauh mana dia pergi. Okey, even dengan Brexit, kita masih lagi belum daripada sini. Kita belum lagi buat historical low 1985. Kalau siapa ingat 3 tahun ataupun 4 tahun lepas kita pernah ada satu spike ke bawah ni. Siapa ingat? Tahun 2017, bulan 12, 2016 ke 2017, yang tiba-tiba ada satu spike. Satu spike kan? Sampai harga 1985. Ada yang 110, ada 109. Ada yang 111 kan? Siapa ingat tu? Tahun ni dia satu spike ke? Dekat XM tak ada. Some brokers ada. Dia satu spike, lepas tu ni. Siapa ada stop loss habis. Tu tahun 2017, 2016 tak silap saya. Ada satu spike. Kan? Dia belum lagi sampai satu ni. Tapi secara besarnya, this is because of Brexit. This is because ada something yang ketidaktentuan. If kita ada UK yang dah habis cerita Brexit dia, secara besarnya ini akan naik balik. Trending dia tak adalah naik macam tu, tapi trending up. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan dollar pair mengukuh dalam keadaan fixed dynamic. Dollar index lower, bergerak sideways ke arah lower. Dan USD JPY sideways ke arah higher. Ni sebelum ni saya silap cut and paste. Okay, ini dalam fixed dynamic. Dan kita lihat kepada yen dynamic. Yen adalah mata wang pembiayaan. Maksudnya apabila market tu tengah cantik, tengah bagus, apa semua kan, dekat market, yen akan digunakan untuk membiayai pelaburan. Maksudnya yen tu keluar. Bila yen keluar, macam ringgit lah keluar, orang duk hantar balik ke Bangladesh ke mana kan. Kalau itu berlaku, itu menyebabkan ringgit lemah. Benda sama. Dan ini adalah satu-satu masanya bila indeks tu indeks bergerak ke bawah. Bila yen kuat, maksudnya PP yen tu jatuh. Untuk nak kenal pasti yen punya dynamic, syarat dia simple je. Anda nampak indeks jatuh, anda nampak yen pair pun jatuh. Itu adalah masanya yen dynamic. Okey, anda akan dapati UJ
jatuh. Ni beza dia. Sebab kadang-kadang US dollar kuat pun boleh menyebabkan weak index kan. Tapi weak index lebih sideways dalam keadaan ni. Dalam satu-satu masa, dia tak boleh ketiga-tiga ni kuat ataupun lemah. Dia akan ada salah satunya sideways. Sideways itu mungkin correction, wave 2 ataupun wave 4, ataupun the whole thing, A, B dan C. Maksudnya lepas 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Ini adalah pergerakan, kita panggil dia sebagai sideways. Ini pun sama, sideways. Ini pun sama, sideways. Boleh? Bahasa dia saya gunakan sebagai sideways. Kita tak dapat katakan dia sebagai strength, kuat. Okey. Dia ada pecahan dia untuk yen dynamic. Kita akan tengok USD JPY tadi. Bila USD JPY bergerak sama arah dan sama kekuatan dengan pair yen yang lain. Maksudnya dolar tu sideways lah. Dalam keadaan ini, sekiranya kita nampak pergerakan dia semua menurun. Pergerakan dia semua menurun. Kan? Pada waktu ni, kalau anda trade, saya akan spesifik. Contohnya kepada AJ untuk short. UJ untuk short. Dia tak berapa cantik. Cerita dia, bila JPY tu bergerak lebih banyak lagi. Contohnya kalau dia jatuh, UJ tu jatuh macam ni. Ini AJ ataupun EJ, tapi UJ bergerak banyak. Bergerak jatuh teruk macam ni. Waktu tu, ini adalah betul-betul USD yang lemah. Anda akan dapati, biarpun pernah tak ada nampak, indeks jatuh, kalau indeks jatuh, Australia dollar jadi apa, Alif? Zahid? Fifi? Kalau indeks jatuh, Australia dollar jadi apa? Vincent? Okey. Kita selalu dengar kan? Bila indeks jatuh, Australia dollar lemah kan? Pernah tak nampak indeks jatuh, AUD USD naik? Pernah nampak? Indeks jatuh, wah, sell ni. Ada banyak kali, Ronald. Tak ada contoh dalam ni. Kalau tengok dekat chart, banyak kali tidak ni. Nak cari dia. For hours. Ini adalah Y. Kita ambil yang berjalan. Kita ambil DEX lah. Kita ambil DEX. Minggu lepas kita ada negatif US dollar dynamic kan. Okay, tengok AUD USD. Ni AUD USD ya. Okey. Okey. Lazimnya bila indeks ni, okey, kita tengok bila indeks jatuh. Okey, ni indeks jatuh. Ni indeks jatuh. Ni adalah correlation biasa dia lah. Ini correlation biasa. Bila indeks jatuh, kita ada AUD USD yang jatuh. Okey. Kita kena cari. Dia bila ada masanya, bila indeks tengah jatuh, AUD USD pun, AUD USD boleh naik. Sekejap. Saya tak, dia kena cari. Itu maksudnya, sebab bila ini, kena carilah Fiz, saya tak dapat nak cari masa ni. Sebab ini maksudnya USD yang juga lemah. Sebab dia macam ni. Bila kita bercakap mengenai AUD USD, ini adalah sama dengan AUD JPY. Okey, darab dengan USD
JPY over 1. Boleh? Sebab ini USD kat belakang. Sebab ini USD. Ini adalah sama dengan AUD USD. Boleh? Anda bahagikan satu bagi USD JPY tu, lepas tu anda darab dengan AUD AUD JPY, anda akan dapat harga AUD USD. Maksudnya kita batalkan JPY ni lah. Okey, bila AJ ni jatuh, tapi dia jatuh sideways. Kalau UJ ni jatuh banyak, maksudnya sini USD yang lemah. Faham? Sebab itu anda akan nampak AUD USD ni naik. Boleh? Tak semestinya terus. Anda ni guna dia. Sebab itu jangan terus kata, oh, indeks jatuh, sell AU. Tak. Anda kena tengok UJ. Bandingkan UJ dengan pergerakan ni. Anda kena bandingkan ni, dia kena buat 3 chart. Kalau nak tengok dia kena buat 3 chart. Anda kena buat DEX 1, AUD 1, lepas tu ambil USD JPY. Kita ambil USD JPY. USD JPY ini adalah AUD JPY. AUD JPY. Kita tengok. Kalau ada yang USD itu lebih daripada ni, USD JPY ni bergerak lebih lagi. Dia kena cari, masalah guna trading view ni, dia tak, bila kita tarik dia tak sama chart dia. Dia kena scroll cari dia. Bila kita contohnya macam UJ ni kan, UJ ni jatuh lebih banyak daripada AJ sekarang. Jatuh lebih banyak daripada AJ. Masa ni. Okey. Masa itu adalah ini. Okey. Masa ni, anda akan dapati, kita ambil atas ni, AUD USD. Anda akan dapati AUD USD ni masih naik. Nampak tak? Ini masih naik. Nampak? Boleh? Nampak tak? S&P 500 DAX, S&P 500 tak sesuai sebab dia siang tak jalan. Dia USD tu bukannya US market. Kena faham V. Dia tak dapat gunakan US market kepada USD ni world reserve. Dia bukan spesifik macam ringgit kepada ringgit Malaysia. Australia dollar, pergerakan dia kadang-kadang tak duit ni global. Dia bukan macam Australia dollar, ekonomi Australia tak bagus pun, kalau pasaran positif, dia akan naik. Kalau China positif, GDP Australia tengah cantik teruk, tiba-tiba bagus. Dia tak dapat buat macam tu. Kecuali mata wang spesifik seperti GBP. Mata wang spesifik seperti euro. Itu dolar, itu dollar pair. Itu dollar pair. Commodity pair dia tak sifat macam tu. Dia lebih kepada sentimen. JPY. Kenapa JPY kuat? Ekonomi Jepun teruk. 2 kali. Technical GDP dia ni, technical recession. Faham? Dia tak dapat, US dollar, dia tak sifat macam tu. Dia ada, NFP tak bagus. Okey, NFP bagus. Kenapa US dollar jatuh? Faham? Kecuali anda trade untuk 2 jam lah. Tu boleh. Itu news trading. Tapi kalau kita lihat structure, kita tak dapat lihat US dollar sebagai tengok dollar index, tengok S&P 500, sebab dia 500 syarikat banding dengan YM, kita tengok US dollar. Tak dapat. Faham? Dia tak sama. Currency market, dia sifat dia tak sama dengan saham. Langsung. Tak. Nikkei, yes, ada correlation. Kalau dollar index anda bandingkan dengan ni, tak. S&P 500, tak. Jauh dia. Okey, nampak yang saya tunjukkan tadi?
Ini sideway, ini jatuh. Nampak tak AUD USD ni naik? AUD USD ni naik. Kalau kita ambil kepada saham, waktu ni saya tak tahu saham, tapi dia tak semestinya, nampak je ni, tak semestinya saham. Kita ambil nombor 4. Satu lagi, ini adalah kepada YM. Kita ambil S&P 500. For hour. Okey. S&P 500 tengah rally. Kita kena cari satu lah di mana dia punya ni. Tak semestinya, my point is, tak semestinya saham tu jatuh AUD USD anda pergi short. AUD USD anda pergi short. Tak semestinya. Anda kena tengok USD JPY punya movement berbanding dengan JPY pair yang lain. Faham? Tu kena cari contoh. Dia banyak kali berlaku awal tahun. Awal tahun dia banyak yang tiba-tiba USD lemah teruk. Sebelum bulan 3, waktu Jepun bawa balik duit. Okey? Kena cari benda ni. US index untuk currency strength USD. USD in US index. Okey, dia macam ni. Of course, kalau saham dekat US tu naik, kita akan ada inflow kepada USD. Tapi kena tengok cycle. Yang saya ceritakan dulu, saya cuba beri adalah kepada gambaran besarnya. But now we are going into more specific, Fifit. We are going into the pecahan dia. Kita pergi kepada pecahan. Sebab itu saya duk sebut, benda paling penting, currency pair yang paling penting dalam market adalah UJ. You need to look at UJ. Then you can decide sebelum anda nak trade apa-apa, anda tengok pergerakan UJ banding dengan kumpulan-kumpulan dia. Sama ada UJ banding dengan yen pair yang lain. Okey, kalau dia same direction, JPY pair lain lebih teruk, then AU anda pergi short. Masa ni AU anda pergi short. Katalah ini AJ, ini UJ, lebih sideway. Then AU akan pergi short. Okey, ni AU akan pergi short. Tapi kalau UJ jatuh lebih teruk daripada AJ, then AU akan naik. Ataupun dia sideway naik. Faham? Jadi tak semestinya. Tapi whatever it is, pada waktu ini, saham jatuh. Saham jatuh pada waktu ni. Bila yen dynamic. Syarat dia, saham jatuh, UJ jatuh. Sekali tengok. UJ jatuh lebih teruk ataupun jatuh sikit je. Then anda boleh decide untuk pay yen yang lain ataupun pay dolar. Faham? Anda tengok pergerakan UJ. Okey, bandingkan dia. That is why kita buat yang ini tadi. That is why kita buat yang ini. Kita buat yang ini. Okey, tengok momentum dia. Kita nampak AJ ni jatuh lebih teruk kan berbanding dengan UJ. Jadi kalau kita nampak yang macam ni, AU akan jatuh. Itu cerita lain. Dan itu adalah dollar dynamic. Itu dollar dynamic. Dia cuma boleh bergerak opposite bila dollar dynamic. Itu bukan yen dynamic, itu dollar dynamic. Faham? Yen dynamic, yen yang kuat. Bukan USD yang kuat. Boleh? Okey. Dalam keadaan ni, kita nampak kan, ni AJ jatuh lebih teruk daripada UJM. Jadi kalau macam ni, AU akan jatuh. AU jatuh.
Okey, AU jatuh dalam keadaan ni. Ya, lepas ni tengok positif dengan negatif US dollar. Cerita dia dalam yen dynamic, syarat dia indeks tu kena jatuh. Dalam negatif US dollar dynamic, kita mungkin ada indeks yang kuat. Faham? Yen mungkin sideways. Tu dia. Kita tengok tiga, bukan tengok USD dengan JPY je. Kena tengok kepada mana indeks. Okey. Jadi syarat untuk yen dynamic tadi, UJ lemah. Maksudnya memang JPY lah kuat. Ini yen dynamic. Lepas tu ada tengok mana dia banding dengan JPY yang lain, JPY pair yang lain. Okey, ini untuk yen dynamic. Ada tu contohnya. EJ, UU tak ada. Ni tak, saya tak masukkan. Okey, ini indeks dynamic. Indeks dynamic ini adalah benda yang paling trending sekali. The most powerful dynamic dalam market. Kita sekarang ni dalam ni. Kita sekarang ni dalam ni. This is where we are now. Okay, this is where we are now. Dan apa yang sebenarnya benda ni bukan saya seorang. Kalau nak tahu, kita ada 14 orang yang melakukan research benda ni. 9 orang stay sampai habis lah. 14 orang startnya, 5 orang dia surrender. Kita ambil masa, kita tengok data dari tahun, nak tahu, kita orang ambil data daripada tahun 1896 Dow. Kalau nak tahu, kita bukannya buat benda ni hari ni research market, jumpa come up with kita punya teori, Fi. Tak. Kita orang tengok, dan of course dia tak 100%. Tak ada benda 100%. Tapi ini general yang kita nampak. Benda lazim yang akan berlaku dalam market. Kita tengok kepada indeks dahulu. Sebab tu kita orang banyak kaitan, masa tu kita orang banyak trade saham. Kau nak tahu, kita orang banyak trade saham. Ni lah tahun 2009. Sebab waktu tu, currency market trade susah. Ingat yang saya tunjukkan tadi, 2008, Ronald. Ingat tak 2008 berlaku perubahan dalam market kan? Dulu trade currency dia trending. 2006 sampai 2008, senang trade. Pagi bangun, hold je. Dia akan naik. Macam trade saham lah. Start 2009, sebabnya waktu ni kita ada yang pakai Elliott, ada yang pakai Gunn, ada yang pakai Wyckoff. Saya kumpulan Wyckoff, kau nak tahu. Saya kumpulan Wyckoff. Ni saya kat sini. Ada yang pakai Elliott, ada yang pakai Gunn. Okey, saya kumpulan ni. Wyckoff ni. Jadi grup kita orang dan masing-masing present, masing-masing cuba nak fahamkan currency. 2009 payah nak trade. Kesemua kita orang kat sini, kesemuanya kita orang rugi, nak tahu. Tak. Daud ke siapa? Tak. Bos dia ya. Daud tak. Daud ke siapa nama dia? Bukan. Dia tak, dia Elliott Wave. Tak, dia tak. Daud ke? Siapa nama dia, Fi? Bukan yang tu. Dia punya bos tu ya. Dia punya bos dulu kerja dengan saya. Kau nak tahu? Bukan trial and error. Waktu tu kita orang trade. The thing is, the system doesn't work. Because of the sideways nature of the market. Because kalau anda tengok, Wyckoff, Elliott dan Gunn ni kesemuanya kepada trending market. Faham? And if you use Elliott, you will be using the trend, the 5 wave. Kalau anda guna Wyckoff kepada yang bagi ni lah. Kalau anda guna Gunn, anda guna kepada time. Cerita dia, it didn't work at the time. Market duk libas because sideways. Not trial and error, because before that the system work. And then we were trying to find kenapa saham naik,
AUD, ini yang jadi persoalan kita orang. Saham naik, AUD jatuh. AUD USD ni jatuh. Ni antara. Even ada masanya AJ jatuh masa saham naik. Pernah nampak tak? Pernah tak ada trader? Ui, saham jatuh. AUD JPY pun jatuh. Tak, naik. Saham jatuh, AUD JPY naik. Pernah nampak? Yang kita orang duk tanya kenapa, dan cerita dia melakukan structure tau. Dia jadi trend, dia jadi impulse. Kita pun pening kepala. Macam mana ni? Itu yang menyebabkan kita orang come up with all this. Dan kita tengok spesifik dia. Spesifik dia. Sebab dia tak ada, dia ada masanya. Dan di situlah kita melihat pada market correlation, first degree dengan second degree. Sebab itu semua sama dalam ketiga-tiga teknik tadi. Dan cerita dia, kita melihat kepada indeks dahulu. Ini adalah dinamik yang paling lama dan paling powerful dalam market. Because everybody is putting money dalam market. This means ekonomi bagus. Okay? We have higher index, stronger index, yen akan lemah secara lazimnya dan dolar akan sideways. Ni masa dia, indeks dynamic. Okay, ni tak banyak cerita. Indeks dynamic ni, dia simple. US dollar dynamic. US dollar dynamic berlaku bila kita ada kekuatan ataupun kelemahan ketara dalam USD. Di mana pada waktu tu kita akan nampak UJ bergerak berlawan dengan dollar pair. Ni chart yang kita buat yang ni dulu kan. Bila kita nampak UJ bergerak berlawan. Ni adalah bila kita ada dollar dynamic. Cari mana tempat yang dia berlawan. Contohnya ini naik, yang lain-lain turun. Contoh. Waktu tu kita akan nampak something berlaku dalam market. Ni bila ni? Kita akan nampak EU tu naik. EU tu jatuh. Ni berapa bulan? 14 dari bulan 5. 14 dari bulan 5. EU mana? 14 dari bulan 5, belah pagi ya. 14 dari bulan 5. 14 dan 5. Ni pergerakan ni. Pergerakan ni. Yang tu tadi adalah 1 hour. Of course, dia 4 hour. Of course dia adalah untuk yang kecil. Ni 4 hour. Tapi kalau kita tengok structure, bila kita ada kekuatan ataupun kelemahan ketara dekat USD, US dollar US dollar index akan bergerak sama dengan UJ. Ni sifat-sifat dia, ni spesifik. Okey, pair USD bergantung kepada arah USD. Jadi kalau USD naik, Euro USD jatuh kan? GU jatuh kan? U-Share naik kan? Tu dia. Disebabkan oleh US dollar. Yen pair akan follow dollar pair. Maksudnya, kalau AU jatuh, AJ akan jatuh. Faham? Waktu ini. Okey. Dia ada pecahan dia. Ini adalah kepada negatif US dollar dynamic. Ini negatif. Di mana US dollar index tu sedang melakukan wave 3 ataupun wave C. Ni dia. Bila dollar index sedang melakukan wave 3 ataupun wave C, kita akan ada Euro USD yang mencanak naik, GU yang mencanak naik. Biasanya sini akan buat wave 3. U-Share jatuh teruk, AU naik. Ini wave 3, AU. AU biasanya akan wave 3, bergerak selari dalam dollar dynamic. USD JPY sideways to lower.
Ni US dollar, USD JPY. Lain-lain pair JPY akan kuat. Ya. Akan kuat. Dan indeks sideways ataupun ke arah lemah. Dia basically sideways lah. Tak semestinya dia lemah, tapi sideways. Dia boleh sideways ke arah atas ataupun sideways ke arah lemah. Depending kat mana cycle kita. Okay. Ini view satu. Ini bila dolar ini dalam keadaan biasa. Ya, kita tengok view 2. View 2 USD JPY inverse. Bila kita ada dia bergerak inverse dengan dolar pair, ini banding dengan UJ. Bila UJ tu naik, EU tu jatuh. Waktu ni kita tahu USD yang kuat. Sebab ketara USD kat sini, USD kat sini. Boleh? Seterusnya, sekiranya dolar pair greater magnitude daripada UJ. UJ tu naik macam ni je, tapi EU tu turun macam ni. Ni memang EU JPY. Masa ni ada trade Euro JPY. Masa ni kalau anda tak sempat trade EU, anda trade EJ. Boleh? Masa ni kalau tak sempat trade EJ, anda trade apa? This is the only time bila anda trade eChef. Saya masukkan satu lagi. This is the only time anda trade eChef. Waktu tu dia akan trending ke bawah. This is the only time. Sebab eChef ni kalau dia trending, dia tak bagi trending macam ni. Ada nak tunggu dia sideways tangkap ni tak ada. Ni eChef. This is the time anda masuk eChef. Anda tak sempat katalah anda tengok pagi tu UJ naik. Anda tengok EJ jatuh teruk. Kan? Lepas tu anda tengok saham sideways. Kalau itu berlaku, kalau saham sideways. Waktu tu anda tunggu petang, so eChef tak akan jalan lagi. eChef tak akan jalan lagi. Kalau itu berlaku, anda tunggu eChef untuk short ataupun long, depending kepada arah dia. Boleh? Nampak pergerakan dia? Dia bergerak macam ni. Nampak? Dia jenis bergerak. Kalau dia nak bergerak, dia bergerak sekali macam ni. Ya? Kalau kita ambil 3 chart, ni eChef. Ini adalah EJ. Ini adalah UJ. Ini adalah apa yang tengok ni? EU dengan EJ. EU, EJ. EJ, EU. Mana EU? Okey. Okey. Bila kita nampak dia trending, ini tak sama macam ni. Okey. Macam ni anda tak trade eChef. Anda trade EU ataupun EJ. Ya. Katalah kita ada masanya di mana EU tak nampak. Kena cari. The only time untuk anda kena carilah, tapi sama. Bila anda terlepas EU dan EJ ni, anda dapati anda dapati EJ duk jatuh teruk. Anda terlepas EJ, anda terlepas EU, anda boleh tengok eChef. Kena cari. Saya kena, ini spesifik satu-satu. Kalau saya letakkan dalam tu panjang sangat kita punya ni.
Pergi cari eChef. This is the best time untuk anda trade eChef. Ini adalah time entry sekitar jam 2 bila Europe buka. Okay, sideway dynamic. Ini adalah part of US dollar dynamic. Pada waktu ni UJ sideway. Ada 3 jenis bergantung kepada movement kepada dollar pairs dan yen pairs. Waktu anda nampak UJ tu movement dia sideway. Dia tengah buat correction. Tengok movement yen pair sama dengan dollar pair. Maksudnya AU jatuh, AJ pun jatuh. Dan pergerakan dia lebih kurang sama. Pada waktu yang macam ni, anda tak trade. Sebabnya pada waktu ni tak ada apa-apa. There is nothing. Yeah. There were time, kalau tak silap saya, tahun 2011, 2012. Dia berlaku 2 minggu. Tak ada apa-apa. Trade tak jalan. Naik 30 pip range. Tak ada news, tak ada apa-apa. Naik turun 30 pip. Waktu tu anda tak trade. Okay. Yang kedua, bila kita ada yen pair sama arah tapi yen pair bergerak lebih tinggi. Kalau dollar pair contohnya, ini adalah AJ. Ini adalah AU. Tapi yen pair lebih tinggi pergerakan dia macam ni. Waktu ni UJ akan naik ke atas. Okey, pada waktu ni. Okey, katalah pada waktu ni index sideway. Index sideway. Masa ni biasanya index sideway. Ni sideway tu ambil daripada index. Ingat kita buat benda ni dia berdasarkan index. Sideway, index sideway dia tak ada buat apa. Nombor 3 adalah bila dollar pair, AU lebih tinggi daripada AJ. Ni best. Ini best. Ini best. Ini AU, ini AJ. Maksudnya sini USD kita lemah. Tengok USD JPY arah mana. Kalau USD JPY kita jatuh ke bawah, anda long EU. Waktu ni. Anda long EU. Anda nampak AJ naik tapi dia naik slow. AU naik lebih banyak. Apa anda terus fikir? Anda tengok saham sideway. EU anda long. Terus anda fikir, EU long. GU long. Tu direct fikir benda tu. Okay. Fixed dynamic. Banyak sangat. Malam ni kita sambung balik. Fixed dynamic dan lain-lain. Fixed dynamic ni biasa. Fixed dynamic tak ada banyak. Fixed dynamic dia kepada dollar pair magnitude banding dengan yen pair. Lebih kurang sama dengan sideway dynamic tadi. Cumanya saham adalah naik atau turun waktu tu. Dan inverse dynamic. Malam ni kita sambung kepada fixed dynamic ni. Okay. Tengok apa yang ada malam nanti. Boleh? Baca nota-nota ni sebabnya seriously, anda tak akan dapat benda ni mana-mana. Anda tak akan dapat benda ni mana-mana. Saya tengok ramai yang cuba buat. No. Tak. Seriously. Ini adalah kerja 14 orang. 9 orang lah. 9 orang yang utamanya, core dia. 14 orang. Dan apa yang kita buat, all of this adalah kita ambil daripada quite extensive punya research. And kita orang maybe saya contribute kepada satu group ni, insya-Allah dalam masa setahun ni, kalau everything goes well, akan ada buku dia, tapi bukan saya publish. Jadi anda kena beli buku tu daripada orang. Dan basic dia adalah benda ni. You won't get this anywhere.
Yang tu anda nanti saya bagi tahulah kat mana. Sebab ni kalau anda cuma gunakan gun, anda gunakan, saya guna semua tu. Seriously. Gun, Wyckoff, mana lagi? Elliott Wave, basic SNR, indicator, naked chart. I use all those dalam trading. What happened was we can't explain. Bila anda faham what is happening dalam market, you can mix and match what to trade, and then you are only using teknik tu untuk cari apa yang benda kita nak trade tu bila dia set up dia berlaku. Jadi kita boleh filter kita punya set up. Biasalah Ronan. Dalam tu semua ada. Elliott Wave, dalam tu semua ada. InsyaAllah dalam masa 2-3 bulan ni lah. Tu Fi, itu grup Eric tu. Website Elliott Wave Forecast. Sebab dia salah seorang. Tapi bukannya semua. Bukannya yang Daud ke siapa dah. Bukan dia. Bos dia. Saya tak tahu harga sebab bukan saya. Kalau saya bagi free je. Tapi mostly adalah, anda dah dapat dah pun. Nota saya di buku tu lah. Kan? Bukan saya jual. Saya tak ada jual apa-apa. Saya tak jual. Kalau saya nak kongsi, saya bagi je. Kalau saya nak jual agak-agak macam ni, berapa harga dia? Kalau saya nak jual, saya nak jual berapa? Ni 3 tahun hidup saya. 3 tahun. Saya nak jual harga berapa? Faham? Saya tak, kalau saya nak letak harga ni, uish, tak ada harga. Faham tak? Kalau saya nak jual ni kan. Tak ada. Saya bagi je. Ambil Henry tu orang bekerja dengan grup Eric. Saya dah jumpa dia. Henry orang bekerja dengan grup Eric. Bukan Eric. Eric tu dia. Eric dengan Daud tu yang dia, Daud dengan Eric adalah pemilik tu. Okey. Jadi baca nota-nota ni dan buat planning yang saya ceritakan ni. Bila kita datang dengan analisa, dan anda dah ada plan bila anda ni buat benda ni. Buat satu jadual anda hari-hari. Jangan duk tengok chart tenung apa. Tak tahu. Slang macam orang Filipin. Okey, buat jadual anda. Setiap masa benda sama je. Siapa yang kenal saya, anda tahu, hidup saya ni sama je. Jadual saya hari-hari saya akan buat benda sama je. Kau nak tahu. Benda sama je. So buat jadual anda. Buat start awal analisa market. Lepas tu dah lah pasang alert. Kalau ada entry letak limit order, stop loss TP, lepas tu letak alert. Yang duk tenung, sekejap buka chart. Itu tak dapat. Percayalah kalau anda buat benda tu, saya berani jamin anda tak akan berjaya. Saya beritahu betul. Saya berani jamin anda tak akan berjaya. Duduk sekali-sekali jadilah. Lepas tu banyaknya tak jadi. Saya jamin direct. Kalau setakat trading, kalau dia tak buat affiliate ke, buat air, kalau setakat trading dia tak berjaya. Kalau dia duk tenung chart, percayalah. Okey? Invest dalam satu sistem, yakin kepada sistem anda, trade sistem anda. Itu je. Saya simple. Kalau orang duk tengok buka chart, dia dah ada teknik. Lepas tu duk tenung chart, maksudnya dia tak yakin dengan teknik dia. Itu je. Lepas tu buat apa belajar teknik? Kan? Fikirkan Boleh? Ambil nota ni, download. Saya akan balas email anda selepas webinar. Jadi bagi saya 4 suku, lepas tu saya email kepada anda lagi 4:20 lah, masa 5 minit saya email anda. Okey, bersama lagi pada malam nanti
Helmi pada jam 8 dan saya sekali lagi pada jam 9. Kita sambung apa yang kita discuss tadi. Jumpa pada malam nanti pada jam 9. Terima kasih semua. Okey, yes William. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti.